Mbah Selamat ni macam fed up sangat dengan Pak Puryanto ni. Mbah Selamat pun meletak racun di dalam kopi Pak Puryanto masa yang Pak Puryanto datang balik setahun selepas tu, guys. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so baru-baru ni viral pasal seorang dukun atau bomoh yang sangat-sangat menyeramkan guys. Dan kes ini adalah kes yang paling viral tahun ni. Gitu, tak adalah paling viral, yang tengah viral dekat semua social media, dekat Twitter, dekat Facebook, dekat TikTok guys. Tapi kan, aku pelik tau, sama-sama sekarang ni ada juga orang percaya benda-benda yang scam. Yelah, nama pun scam kan. Diorang ni macam mudah sangat terpengaruh dengan dakyah benda ni guys. Lagi-lagi diorang pergi jumpa dukun untuk kaya pula tu. Dikatakan bomoh atau dukun itu adalah seorang dukun pengganda duit yang katanya boleh buat orang kaya guys. Tapi di sebalik modus operandi dia tu, dia juga ada buat something yang sangat mengerikan guys. Sampai orang meninggoy guys. Meninggoy. Korang tak akan percaya tau guys. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal kes ini, korang jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Okay? So jom kita start. Kejadian ini terjadi di Banjarnegara, Indonesia. Dan dukun atau bomoh ini bernama Mbah Selamat. Mbah Selamat ni adalah seorang lelaki yang bernama Tohari, berusia 45 tahun, yang tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Katanya, dukun Mbah Selamat ni, dia sangat-sangat popular dalam menggandakan duit orang guys dekat sana. Dia juga telah menjalankan kerjaya dia sebagai dukun ataupun bomoh selama lebih daripada 5 tahun tau guys. So nak jadikan cerita, orang-orang kat sana ramailah yang terpengaruh dan percaya dekat dukun Mbah Selamat ni. So ramai yang minta tolong dia untuk menggandakan duit diorang untuk jadi cepat kaya lah. Tapi kan aku pelik tau, kenapa zaman-zaman sekarang ni di tahun 2023 ni ada juga orang percaya pasal benda-benda yang boleh mengkayakan dengan cepat ataupun skim cepat kaya ni guys. Kalau kita ikut logik akal lah kan, kalaulah bomoh tu boleh mengkayakan orang lain, bomoh tu mesti dah kaya gila. Mesti dia dah duduk dekat rumah yang besar dan mempunyai kereta yang mewah kan. Tapi sebaliknya, bomoh ni dia tinggal dekat rumah kampung yang usang dan aku tak tahulah kereta dia ada ke tak guys. So macam tak make sense lah kat situ kan, dia boleh kayakan orang. Kalau dia nak kayakan orang lain, dia mesti kayakan diri dia dulu, betul tak? So nak jadikan ceritanya, ramai yang terpengaruh dengan benda ni tau guys. So macam mana dia menjalankan modus operasi dia ni, dia mengiklankan servis dia boleh buat orang kaya tu dekat Facebook tau. So dia tampal lah iklan-iklan dekat Facebook. Dan bukan dia tau yang mengiklankan. Yang mengiklankan kerja dia tu adalah orang bawahan dia ataupun orang yang kerja dengan dia, macam anak buah dia lah. So pada akhirnya 27 Mac 2023, semua benda telah terkantoi tau guys. Ada seorang perempuan, dia buat report polis pasal kehilangan bapa dia. So polis pun buat siasatan pasal kes ni sampailah terkantoinya modus operandi Mbah Selamat guys. So cerita dia macam ni, masa dia buat report polis tu, perempuan tu pun cerita pada Julai 2022, dia dan ayah dia iaitu Pak Puryanto, dia telah pergi ke Banjarnegara daripada Sukabumi, Indonesia tau guys. So dia pergi ke Banjarnegara tu dikatakan adalah bertujuan untuk berjumpa dengan dukun ataupun bomoh itu dengan menaiki bas. So sampai-sampai je dia dengan bapa dia dekat terminal bas dekat Banjarnegara tu, dia berjumpa dengan seorang lelaki dan lelaki tu lah Mbah Selamat tau guys. So Mbah Selamat ni dekat situ, dia pun bawa lah perempuan tu dan Pak Puryanto pergi balik ke rumah dia dekat Banjarnegara tu. So waktu tu perempuan tu disuruh tunggu dekat luar. Yang masuk hanyalah Mbah Selamat dan juga bapa dia iaitu Pak Puryanto. So pada Julai 2022 tu, setelah segala-galanya selesai, perempuan itu dan juga bapa dia Pak Puryanto pulanglah ke Sukabumi, pulanglah ke rumah masing-masing. So fast forward
20 Mac 2023, setahun selepas tu, Pak Puryanto iaitu bapa kepada perempuan tadi, Pak Cik yang hilang tadi tu lah, dia pun jumpa dukun Mbah Selamat tu guys. Dia jumpa sekali lagi dan kali ni dia bukan naik bas, dia naik kereta tau guys. So pada 23 Mac 2023, Pak Puryanto ni dia WhatsApp anak dia yang lain. Tadi perempuan tadi kan, tapi dia WhatsApp anak perempuan dia yang lagi satu tau guys. So dalam WhatsApp tu dia ada share location dengan anak dia. Dalam WhatsApp tu dia cakap, takut ayah mati, ini ayah sharekan location Pak Selamat. So maybe lah Pak Puryanto waktu tu dia dapat merasakan sesuatu yang bahaya pasal Mbah Selamat ni. So dia rasa macam mungkin dia tak selamat lah kali ni masa dia jumpa Mbah Selamat tu. So that's why lah dia buat macam tu. Dia WhatsApp dulu anak dia dan dia share location. So beberapa minit selepas itu ayah dia pun ada WhatsApp lagi. Ayah dia cakap macam ni guys. Ini WhatsApp dia. Pada 24 Mac 2023, anak perempuan yang lagi satu tu dia pun try untuk kontak ayah dia, iaitu Pak Puryanto. Dia call ayah dia tu tak dapat disambungkan dan pada akhirnya kerana terlalu risau, dia pun pergilah buat report polis pasal kehilangan ayah dia iaitu Pak Puryanto. So dijadikan ceritanya, polis pun memulakan pencarian Mbah Selamat tau guys. Disebabkan anak dia yang tadi tu dia cakap yang last location dia tu dia pergi jumpa Mbah Selamat kan guys. So polis pun pergilah menangkap Mbah Selamat dekat rumah dia guys. So pada 4 April, Mbah Selamat akhirnya ditangkap polis tau guys. Setelah beberapa jam menginvestigate Pak Selamat, akhirnya Mbah Selamat dia mengaku perbuatan yang dia buat guys. Mbah Selamat dia mengaku yang dia telah meracuni Pak Puryanto sampai meninggoy tau guys. Mbah Selamat cakap yang dia ni macam dah fed up tau dengan Pak Puryanto, sebab Pak Puryanto ni dia selalu sangat menagih duit daripada dia. Sepatutnya kan Mbah Selamat dia menggandakan duit Pak Puryanto. So macam dia selalu sangat follow up tau. Pak Puryanto ni selalu sangat kacau Mbah Selamat, macam bila aku nak kaya, bila aku nak kaya, bila aku nak kaya kan. So akhirnya disebabkan Mbah Selamat ni macam fed up sangat dengan Pak Puryanto ni, Mbah Selamat pun meletak racun di dalam kopi Pak Puryanto masa yang Pak Puryanto datang balik setahun selepas tu guys. So nak dijadikan ceritanya, Pak Puryanto pun meninggoy dekat rumah Mbah Selamat. Pak Puryanto terus dikuburkan di kebun sayur milik Mbah Selamat. Dia macam berdekatan lah dengan rumah Mbah Selamat tu dekat lereng bukit tau guys. So selepas polis dengar penjelasan daripada Mbah Selamat ni, pengakuan daripada Mbah Selamat ni, so polis pun terus pergi ke kebun sayur milik Mbah Selamat tersebut untuk cek betul tak ada mayat Pak Puryanto dekat kebun sayur tu. So kat situ, masa polis sampai dekat kebun sayur tu, polis pun nampak macam ada serpihan-serpihan tanah yang baru digali tau guys. Dan alangkah terkejutnya, memang betul tau ada mayat Pak Puryanto yang baru je ditanam dekat kebun sayur tersebut. Tapi guys, apa yang lagi menyeramkan, bukan mayat Pak Puryanto je tau dekat situ. Bila diorang korek-korek dekat area situ, rupa-rupanya ada banyak lagi mayat yang telah ditanam oleh Mbah Selamat dekat situ guys. Dan apa yang lagi seram kan, dekat area situ, kubur-kubur yang Mbah Selamat tu tanam, dalam satu kubur tu ada 2 mayat sekaligus guys kat dalam tu. Sumpah scary gila. So total mayat yang dijumpai dekat situ adalah sebanyak 11 orang tau guys. Ada juga mayat-mayat yang telah reput dan tidak boleh dikenal pasti identiti diorang guys. So kiranya macam mayat-mayat tu unknown, faham tak? So pada akhirnya Mbah Selamat dia mengakui dia telah buat benda-benda terkutuk tu selama 5 tahun lebih guys. Dan dia kata bukan dia seorang je buat kerja tu, dia juga ada seorang pembantu yang bernama Brodex. So dia dan juga pembantu dia yang telah mengiklankan servis dia dekat Facebook tu, sampaikan boleh jadi mangsa-mangsa Mbah Selamat ni. So maksudnya macam dia ni bersubahat lah dengan Mbah Selamat, walaupun Mbah Selamat seorang yang mangsa-mangsa dia tu kan. So mereka berdua telah ditangkap polis dan hukumannya mungkin akan dipenjara seumur hidup ataupun hukuman gantung sampai gitu. So nak jadikan ceritanya, sebenarnya sebelum-sebelum ni pun ada juga keluarga-keluarga mangsa lain yang pernah cari diorang punya ahli keluarga lah yang telah berjumpa dengan Mbah Selamat. Tapi tak tahu kenapa baru sekarang modus operandi Mbah Selamat tu telah terkantoi macam tu. Pada akhirnya Mbah Selamat pun telah berjaya ditangkap polis. Dan aku rasa macam kes ni memang
memang sangat-sangat seram guys. Sebab dia macam senang-senang je kan racun orang macam tu. So aku harap korang takkan cakap macam oh negara Konoha, oh negara-negara diorang je ada benda macam ni. Korang jangan lupa negara kita juga pernah ada kes-kes macam ni tau guys. Kalau korang ingat pasal kes Mona Fendi, dia lebih kurang macam ni. Tapi Mbah Selamat ni dia just macam racun je kan. Dia tak adalah macam sampai kerat-kerat orang lain macam tu kan. So, apa pendapat korang pasal kes yang sangat-sangat viral pasal Mbah Selamat ni guys? Aku rasa macam sumpah scary gila lah. Cara dia, benda tu. Dan mangsa dia yang sangat-sangat ramai tu, memang aku rasa macam tak masuk akal. Dan aku tak faham kenapa zaman-zaman sekarang ni percaya lagi benda-benda yang macam scam, skim cepat kaya ataupun even pergi jumpa dukun untuk jadi kaya guys. So, apa pendapat korang? Saya tinggalkan komen korang. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe guys. Jaga diri always, stay safe. Bye!